Assalamualaikum. Ni first kali kita buat dia punya penanda lah. So kita gunakan pecahan 8. Ni kita gariskan dulu Yang penting sekali kita gariskan dahulu, dapatkan dia punya marking supaya kita dapat sekejap lagi pecahan 8. Kita perlu menggunakan pembaris yang panjang dan elastik macam ni lah. So memudahkan kita membuat penanda. Okey, tanda tu kita gunakan geometri yang dia punya dua-dua tu tajam. So kita tandakan tengah and then kita ambil 5 cm. Okey, kita tandakan kepada 5 cm dulu and then kita boleh buat bulatan. Okey, make sure kita punya geometri tu dia tak longgar lah supaya dapat bulatan yang sama besar. Okey, so dah dapat bulatan, settle kita punya tugasan pertama. So kita akan pergi ke next video untuk buat dia punya corak pula. Okey. Okey, kita masuk ke next step. Macam mana kita nak buat kita punya rose So kita markingkan dulu. Ni tangan make sure straight, pisau ni straight lah. Okey, kita dah marking menggunakan kita punya jari tu. Pisau berapa dalam. Okey, kita potong kita punya bulatan ni lah. Okey, make sure jari tu straight. So pisau tu akan straight ke bawah. Okey, sampai settle. Sekejap lagi kita akan trimming ataupun kita akan buang bahagian luar ni sedikit supaya kita boleh tanda nak buat kelopak rose lah. So yang ni kita buang marking jari tu sama, cuma kita akan serongkan sedikit ke belah dalam supaya dia punya trimming tu ataupun kulit tu dia akan tercabut lah. Okey, kita trim sampai berjumpa satu sama lain. Okey, macam ni kita dah boleh cabut dengan mudah. Okey, kalau tak dapat bulatan yang cantik kita boleh trim dulu. Kalau dah dapat, kita gunakan marking yang tadi yang pecah 8 tu, kita starting daripada situ. Kita boleh buat lebih kurang dia punya kelopak yang pertama. So macam ni kita serongkan ke dalam sedikit. Mata pisau kena samalah macam tadi. And then kita trimming ni dalam 0.5 cm dia punya buangan lah. So macam ni tak bulat, kita bulatkan dahulu. Okey, so kita boleh masukkan pada hujung kelopak yang pertama untuk dapatkan kelopak yang kedua. So kita trimming sama juga 0.5 cm lah lebih kurang anggaran dia. And then kita dah boleh cabut. So kalau tak bulat, kita bulatkan dulu. Kalau dah bulat, just terus go on. Okay, boleh go on terus lah. And then sama juga, step dia akan berulang-ulang. Cuma make sure masa nak buat kelopak tu, kalau perasan kita akan buat condong ke dalam sedikit. Okay, bila nak trimming, kita akan buang, pisau tu akan keluar. Okay, keluar. Dia akan senang untuk dia putus. Macam ni kita trim balik. So make sure bulatan tu mesti bulat. Kalau tak bulat, bulatkan dulu supaya dapat kelopak yang berbentuk U. Macam ni sama juga 0.5 lebih kurang. Jangan terlampau sedikit, sebab kalau sedikit kita punya rose terlampau rapat dan susah untuk kita yang beginner ni nak okey lah. Okey, so step yang seterusnya pun sama. Mungkin kita boleh dapat dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelopak lebih kurang. So lebih kurang lah 7 ke 6 kelopak. Okey, so settle dah bahagian pertama kelopak bunga rose. So kalau kita tengok bulatan dalam dia tak bulat, kita trimming dulu bahagian yang bersegi tu supaya menjadi bulat. Okey, kita bulatkan dahulu supaya dia nampak lebih kemas, lebih cantik kita punya kelopak rose tu. Nanti dia akan berbentuk U lah. Okey, berbentuk U. Okey, dah settle kita trimming, kita bulatkan. So macam ni kan, saya tekan sedikit bahagian tengah tu supaya dia tak mudah patah. Sebab dia ada hijau tu sekejap lagi kita akan buang. Saya akan tunjuk macam mana nak buang. Okey, kita ambil di antara tengah-tengah
dan kita buat U lagi tadi. Masa nak buat U tu kita kena potong pisaunya ke dalam. Yang ini nak trimming, buang keluar. Sama juga 0.5 masa nak buang tu. So jangan terlampau banyak dan jangan terlampau sedikit. So nak buat ni kita nanti kena buat berhati-hati. Ambil time sikit tak apa. Ambil time sikit tak apa supaya hasil ukiran kita tu lebih kemas dan lebih cantik. Ni 0.5 juga. Okey, mana yang tak bulat boleh bulatkan dulu. Kalau dah bulat just teruskan juga. So kita mungkin lebih kurang dapat dalam 6 ke 7 kelopak. Okey, macam ni kita akan ambil sampai ke atas Kita potongan kita sampai atas supaya daun kita punya kelopak pertama dan kedua tu tinggi. And then kelopak yang ketiga tu kita nak rendah. Sekejap lagi kita akan rendahkan. Okey, macam ni dah settle. Untuk kelopak yang kedua kita boleh trim lagi, bulatkan dahulu sebelum saya nak tunjuk next step di mana kita nak buat dia punya hijau tu hilang. Sebab apa? Hijau tu sebenarnya membuatkan kita punya tembikar tu keras lah. So bila nak potong takut tercabut di bahagian tengah nanti. So kita trimming dulu. Okey, settle trimming. Kita letakkan ibu jari kita. Okey, ataupun mana-mana jari yang korang suka lah. Okey belum. Saya ingat dah buat. Okey. Okey. Kita potong. Kita letak ibu jari, kita tekan supaya dia tak pecah. Okey, and then kita potong. Okey, dah potong, kita buang. And then kita ukir. Okey, macam ni kita jangan tinggi-tinggi. So kita rendah. Yang kelopak ketiga rendah. Kita ulangi proses yang macam kelopak pertama kedua tadi. So kita buat lebih rendah daripada pertama dengan kelopak kedua tadi. So ukirannya sama juga. Okey, nampak masa kita buang tu mesti ambil lebih sedikit, jangan kurang, sebab nanti dia menyusahkan kita. Okey, untuk buat kelopak tu macam biasalah, masuk mata pisau. Make sure dia serong sikit. Kalau masa nak buat kelopak serong ke dalam, masa nak buang serong keluar. Nanti dia akan bertemu dan dia senang putus dan kita punya rose tu nampak cantik dan lebih kemas. Okey, ulang sampai dia kecil, sampai dia settle lah. Jangan tinggalkan tengah-tengah macam ni saja. Settlekan sampai habis supaya nampak hasil ukiran kita tu lebih cantik dan lebih inilah kemas kan. Nampak macam susah kan. Sebenarnya bila kita faham teknik, dia akan memudahkan kerja kita. Alright. So sampai dalam. Okey, anda kata nak bagi dia nampak lebih shiny dan cantik, boleh spray air masa ni, takut dia kering kan. So boleh, tak ada masalah. Okey, dah settle lah. Okey, kita akan pergi ke next part sekejap lagi. Kita buat bahagian luar. Jumpa di video satu lagi. Okey, kita ke next step seterusnya. Yang tadi kita dah bahagikan kepada 8 bahagian tu. Macam ni saya tandakan supaya nanti nampak di mana kita nak potong bentuk U. Kalau tak potong macam ni pun tak ada masalah, sebab kita dah marking tadi. Cuma dalam video ni tak berapa jelas markingnya. Jadi saya tandakan terlebih dahulu supaya nampak dengan jelas bahagi 8 tu. So kita bahagi kepada 8 bahagian. Ini step memula tadi Kalau perasan kita dah ada bahagi 8, dah ada marking kat situ. Ini saya nak clearkan markingnya. Okey, macam ni kita buat berbentuk U. Okey, make sure bentuk U kita ni semua sama besar sahaja Okey, buat berbentuk U and then kita potong straight macam tu supaya nampak seperti bentuk daun ataupun kubah masjid. Okey, first step buat U dahulu dan kita potong di bahagian tengah berbentuk V. Okey, berbentuk V. So macam tu lah, serong ke kiri dan ke kanan. Okey, dah nampak macam bentuk daun. So next step pun sama macam step pertama dan kedua tadi tu. Kita buat bentuk U. Okey, so dekat belah marking tadi, kiri dan kanan tu kita kena selari supaya dapat bentuk U. Okey, dan sama besar. So make sure kat sini kena betul-betul buat U lah supaya U nya nampak sama besar. Okey, so kita settlekan ataupun kita habiskan sampai ke kelopak yang ke-8 nantilah. Okey, so make sure
pisau masa kita nak, ni nama dia proses trimming ya. Masa proses trimming ni kita haruslah songket dia ke atas. Okey, nanti bila makin bawah makin teruslah kita punya pisau tu. Sebab apa? Dia punya permukaan bentuk tembikai tu yang semakin ke bawah macam tu. Macam mana nak cakap, lonjong lonjong, ataupun dia tak mendatar dia semakin, dia ada curve. So kita kena ikut curve buah tersebut lah. Kalau nak pakai material lain seperti honeydew ke apa ke pun sama. So stepnya pun sama juga. Okey, cuma tembikai ni lebih lawa sebab dia ada color merah, putih dan hijau. Kita tak buang dia punya kulit supaya kita dapat ambil bahagian ujung, nanti dia akan nampak hijau sedikit. Okey, so dah settle bahagian trimming bentuk U dan V ni. Kita dah boleh dapatkan kelopak dia. Okey, kelopak ni kita tak nak putus. Kita masukkan pisau. Okey, kita masukkan setengah putih dan kita keluarkan ada hijau sedikit. Okey, ni proses ni tak nampak. Selepas kita trimming yang bahagian bawah, kita akan nampak bentuk daun ni. Okey, so proses dia berulang-ulang. Okey, benda ni proses dia berulang-ulang sama. Okey, so make sure pisau tu kita masuk dengan kedalaman yang kita dah tanda tu lah, menggunakan jari tu kan. So dalam dia macam tu. Okey, so bahagian atas tu putih, dan bila dah serengah kita dapatkan sedikit hijau, ataupun 70% nya putih, 30% nya akan ada hijau, supaya bila siap nanti dia akan nampak ada tone color merah, putih serta color hijau. Dia akan nampak lebih cantik dan lebih kemas. So untuk nampak lebih kemas, kita tak perlu untuk buat terlampau nipis. Sebab tu kenapa saya tak letakkan pisau tu betul-betul nipis pada kulit. Kita just masukkan dalam supaya dia tebal dan tidak mudah putus. Untuk beginner lah. Bila nanti dah pro expert, dah boleh buat yang lebih nipis lah. Okey, macam ni kita masukkan bukan di bahagian hujung daun tu, kita masukkan sedikit atas daripada hujung daun supaya dia nampak lebih cantik. So macam ni kita congkel. Okey, kita tak boleh tarik macam ni, kita masukkan sedikit pisau, dia akan tertanggal lah. Okey, macam ni kita masukkan pun sama juga. Okey, ni nama dia trimming. So make sure pisau kita mengarah ke atas lah, supaya dia senang putus. Okey, so ini bahagian yang row yang kedua lah. Okey, prosesnya sama. So kita buat U dulu selepas ni baru kita buat V. So yang tadi atas tu saya nak tunjukkan dulu macam mana U dan V. So yang bawah ni saya nak kita tahu yang kita buat semua sama. So maksudnya buat U dahulu, lepas tu kemudian baru kita buat bentuk V, supaya memudahkan lagi kerja kita. So macam ni kita buat V lah. So kita buat sampai habis. Macam ni kita potongan dia macam sama juga macam yang row pertama tadi. Potong di bahagian kiri dan kanan, akan mendapat bentuk V. Dan U tadi dia akan nampak seperti daun ataupun kubah masjid lah. Dulu masa first saya belajar, cikgu saya ajar, dia panggil tu kubah masjid. So sampai sekarang saya panggil kubah masjid ataupun daun lah. Okey, so dah settle sampai hujung. Sekejap lagi kita akan buat kelopak dia lah. So kelopak dia macam row pertama juga. So ingat 70% adalah bahagian putih. So ambil bahagian dalam, dan bila 30% kita keluar untuk dapatkan ujung dia warna hijau, supaya dia nampak ada tone putih, hijau dan merah. So dia akan nampak lebih cantik dan kemas lah kat situ. Okey, untuk dapat potongan yang kemas, so make sure jari yang kita ukur tu, nampak tu ukuran pisau tu berapa dalam. So make sure sama semua, supaya kita dapat potongan yang agak tepat lah. Taklah tepat sangat kan, tapi dia kemas. Okey, so step seterusnya pun sama sampai habis. So berulang-ulang. So macam ni kita ada 8 kelopak, sebab kita dah ukur tadi 8 kelopak. Okey, anda kata nak buat pecahan 8 atau 12, boleh juga. Dia lebih kecil dan lebih cantik. Cuma untuk beginner, kita belajar starting from 5 dan 8. So macam ni kita buat 8 lah, supaya ia memudahkan
kerja kita. Okey, macam ni, okay? Kita dah masuk, kita dah tolak bawah. So kita tahu bahagian mana yang tak putus, kita masukkan balik sedikit pisau dan kita tolak. Kadang-kadang yalah, pisau kita tak cukup dalam, so dia tak terpotong. So jangan main tarik je, sebab bila kita tarik, kelopak kita akan putus. Bila putus dah tak cantik, dah tak kemas. So ulang So macam ni saya akan buat lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5 row. Okey, apa pun yang kita ukir, make sure kita ukir lebih daripada 50% lah. So nampak lagi lawa lah. Macam mana nak tahu 50%? Ada nampak titik tangkai tembikai, itu adalah bahagian 50% lah. Maksudnya separuh daripada tembikai. So ukiran mana-mana untuk pertandingan ke, untuk apa, mesti lebih kurang 50% daripada tembikai harus diukir. Tapi kalau untuk majlis tak ada masalah pun. Janji nampak lawa dah cukup dah. Nak 30%, 20% pun dah okey. Tapi macam ni kita perlu ukir lebih daripada 50%. So untuk buat ukiran seperti ini, kita tidak perlu tergocoh-gocoh dan kita ambil time, kita buat sekemas yang mungkin. Sebab apa? Step dia berulang-ulang sama, cuma angle kedudukan pisau tu je yang berubah. Sebabkan buah ni dia semakin ke bawah kan, so dia punya angle pisau pun kita kena faham supaya tidak dapat kelopak yang berlubang lah. So maksudnya berlubang tu nanti dia akan menjejaskan kita punya kelopak tu lah. Dia nampak berlubang-lubang. Dia tak cantik, ada sisa-sisa tembikai yang tertinggal kat dalam tu. So make sure angle pisau tu mesti dia punya, apa orang panggil, depan pisau tu mesti mencucuk ke atas, ke bahagian kelopak. Tapi jangan terlajak potong, nanti kelopak akan terputus. So make sure kat situ kita kena berhati-hatilah. Okey, dalam proses menghandle potongan pun kena menggunakan pisau yang tajam supaya kita tak terlajak lalu terpotong jari dan sebagainya. Okey, so macam ni dah settle. Kita buat lagi kelopak. So ni kita bentukkan kelopak. So sampai settle. Untuk video kali ni, untuk video bahagian ni saya buat sampai 3 row. Tapi sebenarnya lepas tu saya sambung lagi, dia sampai 5 row. 5 row daun lah. Benda yang sama kita ulang-ulang, cuma bila makin bawah dia semakin besar. Bila semakin besar, maknanya kemasukan pisau tu mestilah panjang supaya kita punya bahagian trimming ataupun yang kita nak buang tu tadi, dia mudah tercabut. Okey, bila makin dalam, bila makin tu kita akan nampak merah, dia lebih nampak cantik dan menarik. So macam ni kita akan buat bahagian kelopak lah. So kelopak dia ulang-ulang sama je. Untuk beginner sangat bagus kita gunakan teknik ni supaya apa, kita cepat dan mudah faham. Dia lebih mahir lah. So nak dapatkan corak-corak yang orang kata advance, kita kena mulakan dengan corak-corak yang basic. So bila kita dah faham macam mana kita nak ukir ni, kita dah boleh buat ukiran yang lebih susah lah, InsyaAllah. So teknik ni dia akan ulang sampai habis. So sekejap lagi kita akan pergi ke next video. So ulangan potongan buah ni dia sampai habis, dia sama. Cuma dalam video ni 3 row. Sebenarnya saya buat selepas tu sampai 5 row. So untuk last bahagian penutup, sekejap lagi kita akan ada di video, next video kita akan buat bahagian penutup. Macam mana kita nak ukir penutup. So jangan lupa untuk buah ni kita buat sehingga 5 row sampai ni lah. Ataupun masa ukiran tu kita buat sehingga setengah daripada buah tembikai. Macam mana nak tahu setengah? Di mana bahagian tangkai. Dah sampai bahagian tangkai tu, maknanya kita dah pun berada di kedudukan setengah daripada tembikai tu.
Okey, kini kita berada di part yang terakhir. Ni kita nak buat trimming, kita nak buat dia punya finishing. So finishing ni kita buat berbentuk U kecil. Macam ni kita just masukkan pisau. Yang penting mata pisau tu mesti menjurus ke arah kelopak daun tu tadi. Tapi jangan sampai terpotong daun tu. So macam ni ulang-ulang lah biar dia sampai habis. Kalau nak korek dalam sikit, nak bagi nampak lebih merah pun boleh. Cuma dia punya mata pisau tu mesti menjurus ke arah kelopak daun tu supaya dia mudah putus dan tidak berlubang. Macam itulah. Kan kalau berlubang dia ada tembikai yang tertinggal tu yang dia membuatkan dia nampak tak kemas dan tak lawa. So macam ni kita dah buat pun 50% lebih sikit. So macam ni kita dah ada kelopak daun. Kalau perasan tu kita dah ada 5 row ataupun 5 tingkat. So maksudnya ada 5 tingkat ni lah, apa orang kata, daun. So makin besar dia nampak merah, dia nampak lebih cantik. So untuk beginner sangat sesuai corak ni. Sebab apa? Mudah dipelajari dan mudah faham. So mungkin ambil masa 2-3 kali training, kita boleh buat lebih cantik. So untuk ukiran ni kita perlukan latihan intensif lah. So maksudnya kita memang kena ada latihan yang berterusan supaya kita lebih mahir, kita lebih faham dan kita boleh buat yang lebih cantik. So kita ulang proses U kecil ni sehingga tamat ke semua bahagian supaya nampak kelopak yang terakhir tu, kelopak daun yang terakhir tu dia nampak kelopak daun. So corak ni memang nampak cantik dan kemas. So make sure pisau yang kita gunakan tu adalah pisau yang bersesuaian serta pisau yang tajam supaya dapat mengelakkan daripada kecederaan lah. So handling tu mesti betul. Apa pun jaga keselamatan supaya tidak terkena tangan ataupun bahagian manalah. Sebab kalau kena dia agak sakit juga sebab pisau ni tajam kan. So dah nak sampai ke bahagian akhir. So kita dah pun siap total roll kita punya sebiji ukiran. So macam ni kita boleh siap dalam masa 30 ke 60 minit. So dah siap dah ukiran kita ni.